Cuba terangkan daripada awal macam mana analisa dia, cara you tengok, tak kisahlah macam mana pun sebagainya. Okey, ini analisa saya lah. Hmm. Ada teknik yang saya pakai teknik BDMA lah, teknik BDMA mastery tu. Dekat H1 dia dah ada double extreme dekat sini yang saya tanda biru ni. Okay, lepas tu bila kita tengok pada H4 dia dah membentukkan HV dekat sini kan. Dekat sini dia dah membentuk satu bentukan HV. Dan kepada daily dia dah menyentuh MA5 low. Yang kat sini pun daripada ekstrim bawah ni lah kan. So dekat situ lah, dekat mana agak-agak kalau ada kesilapan daripada analisa saya? Satu, saya tak boleh komen pasal kefahaman you menggunakan kaedah-kaedah ekstrim dan sebagainya sebab saya tak memakai kaedah tu. Lepas tu nombor dua ialah you patut cari cikgu yang betul lah yang mengajar kaedah ni sebenarnya. Jadi kesilapan satu ialah you suruh saya komen dengan kaedah macam ni sebenarnya. Okay, jadi saya tak boleh nak komen tu. Silap guru So cari guru yang master yang ni, tanya dia. Saya tak kata you buat salah cari guru yang sesuai. Okay. Cuma dari segi apa yang saya boleh tolong ni, saya nampak ialah penggunaan you ialah yang saya perasan lah. Iaitu you menggunakan diagram punya analisis sebenarnya. You menggunakan diagram analisis. So diagram analisis ni dia melibatkan satu ialah pergerakan tertentu berdasarkan jujukan ataupun sequence kan atas kefahaman tempat-tempat tertentu lah kan pembentukan dari sini. So diagram ni dia melibatkan dipanggil multi time frame code. So kod multi time frame tu dia ada kod-kod tertentu di antara combination di antara time frame dengan time frame yang lain lah. Okay. Jadi masalah dengan diagram ni lah mempunyai kefahaman, kepercayaan bahawa iaitu kononnya lah, so-called lah ekstrim akan bertukar arah. Memahami dengan konsep macam tu. Tetapi tidak memahami sebenarnya konsep. Kalau dalam Bimastery lah kita panggil ternary versus zone ialah kita ada 5 jenis konsep yang berlainan. Kan? Jadi satu sudut itu berlaku kekeliruan lah. Kalau you tanya saya macam mana nak tunjukkan benda tu lah sebenarnya. Sebab kita dalam konsep yang contoh saya mengajar selama ni pun ialah kita diagram tu kita tolak ke tepi sebenarnya. Kan kita tidak menggunakan konsep diagram untuk terutamanya untuk beginner dan juga foundation. Jadi sebab diagram ni bagi saya satu ialah mengelirukan kecuali you memang dah mahir ataupun dah lama dalam soal ni lah. Kan? Jadi apa yang saya boleh nampak ialah sebenarnya saya nampak bila saya minta Zamil cuba bagi analisa tadi saya dapat detect lah kekeliruan berlaku lah. Maknanya you tidak mahir pun benda ni sebenarnya. Okay? Kekeliruan berlaku sebab pembentukan tu dia tak clear dan tanda tempat-tempat tanda pun saya nampak tidak jelas. Tidak jelas. Itu saya punya komen lah. Kan? Okay. Tapi apa yang saya boleh nampak ialah sekarang ni satu ialah lepas tu you dah faham pembentukan tu kan. Sekarang ni saya nak pergi kepada yang kedua. Macam apa posisi you ambil ataupun you dah ambil ataupun you nak ambil. Cuba share pada saya. Saya dah sell tadi pada level... You sell? Saya buy pada level 1710. 1710. Maknanya you dah make profit lah. 10 atas sikit atas sikit. Okey. So, atas sebab apa you buy dekat situ? Atas dasar kepercayaan saya daily ni bila menyentuh pada MA5 ni membuat satu re-entry. Okey. Alright. Ini ada atas kepercayaan tu lah. Yelah, very good. Lepas tu sekarang ni mana you punya TP, mana you punya stop loss? TP saya rendah je ni. Saya ambil pada 1727 dekat sini. 1727. Okey, maknanya pada MA10 tak silap saya. Ya, pada MA10. Okey. Jadi kalau dekat SL saya besar sikit. SL saya dekat MA10 bawah dulu. Jadi so far kalau you guna cara macam TP dengan SL tu macam mana? Macam mana you dapatkan kaedah TP dengan SL? TP dengan SL kalau untuk time frame besar saya base dekat ni je lah dekat MA yang berlawanan. Kalau nak kata boleh. So jadi sekarang ni saya dapati yang bagus you pula ialah you dah ada plan lah kan, you ada plan dagangan lah, you dah ada trading plan, itu bagus pula. Itu you dah tahu SLTP. Jadi apa yang menyebabkan soalan awal tadi you tak tahu goal ke mana? Kenapa benda tu timbul balik?
Sebab bila kalau tengok daripada chart yang sebelum ni lah kan, contohnya kalau kat belakang ni bila dia sentuh MA5 lagi kuat kalau macam MA5 dan MA10 ni dekat bertemu. Contohnya macam yang dekat sini ni kan, dia momentum dia naik tu lagi kuat kan. Tapi berbanding dengan kalau disentuh MA5 saja agak macam ni kan, naik pun tak banyak lah kan. Ada juga bila sentuh MA5 dia jatuh kan. Jadi sebab tu lah atas dasar tu macam saya macam coach cakap lah, agak keliru mana yang sebenarnya signal yang nak naik ataupun nak jatuh kan. Okey. Jadi pada saya satu mungkin saya boleh komen apa yang you dah kongsi dan tunjuk pada saya. Saya boleh komen dari segi iaitu konsep dia lah. Maksudnya saya boleh komen dari segi okey, pada sekarang ni yang saya nampak, masalah sekarang saya rasa tak patut timbul masalah sebab macam Zamil, macam you dah very clear ini SL dengan TP. So sepatutnya bila kita dah ada trading plan, kita dah terus macam dah tak kisah dah sebenarnya, kita tinggal sama ada dia hit stop loss ataupun hit TP. Jadi pada saya lah secara teorinya ialah kita tak perlu macam okey, aku takut ni kan. Jadi sepatutnya ketakutan tak timbul tau. Pasalnya kita dah set SL dengan TP. So kita macam beli sebab saya suka macam you cakap, okey saya percaya dia naik kan. Tapi saya ada kekeliruan sikit kan. Jadi saya dapati itu antara benda yang kena clear lah. Mungkin saya boleh tolong dari segi sini. Saya cuba sharekan saya punya screen sekejap. Okey, sekejap. Saya stop lah share Stop share. Lepas tu saya akan kongsikan saya punya screen. Sekejap, saya nak cuba juga live dekat Facebook. Mungkin boleh kali ni sebab hari tu saya cuba tak boleh sebab ada problem ni. Saya rasa berapa lama dah you trading, Zamir? Boleh saya tahu tak? Saya start 6 bulan dah, 7 bulan. Oh, kira dalam 7 bulan lah. Tapi betul-betul adap benda ni lebih pada 12 jam sehari semenjak PKP ni lah. Sebab ada masa kan? Bukan, sebab saya mangsa PKP. So, satu ni macam coach cakap 80% psikologi kan. Itu saya feel sebab ini saya nampak hanyalah satu-satu je orang kata macam escape route saya untuk nak tampung kerak dekat rumah. Jadi bila timbul masalah tu kan, yang sepatutnya kalau kata rugi $10 boleh senyum, tapi kerugian tu takut sangat nak hadapi. Padahal kerugian tu part of the trading kan. Saya gagal nak terapkan the idea of loss is part of the trading. Because of sebab keadaan sekarang macam sebelum ni yang masa saya buat part time tu kalau MC pun macam okay MC. Tapi bila sekarang ni kan macam macam ni je peluang aku nak cari duit, nak cari untuk keluarga kan. So bila timbul soal macam tu, psikologi dah berubah sikit lah. Dah berubah 360 sini lah. Betul. Itu hakikat dia lah dalam trading sebenarnya. Sebab satu benda yang kacau dalam trading ialah bukan sebab kita so-called lah bukan sebab semata-mata kita ni kadang-kadang tak boleh nak trade dan sebagainya, sebab ada bebanan lain lah. Maknanya macam you cakap tu benda realistik sebenarnya. Kita ni satu-satunya benda yang mungkin boleh jadi bantuan kepada keluarga lah kan. Dan masalah dengan saya nampak lah, mungkin saya silap saya nampak iaitu dari segi trading ni satu benda yang membahayakan kita kan. Bila kita trading tu dan kita mengharapkan duit trading tu boleh selesaikan masalah kita dalam keadaan yang kita perlu sekarang. Jadi dia lagi create ataupun dia lagi buat bebanan yang lebih besar sebenarnya berbanding biasa. Itu saya nampak lah. Itu antara benda yang berlaku lah. Jadi baguslah you share dengan ni, Mel. Saya sukalah sebab ini satu benda saya berpendapat bukan saja you punya problem sebenarnya. Saya rasa most of kita punya trader, new trader, dia liar ataupun dia jump dalam product trading dan dia nampak inilah boleh solve problem dia. Which is boleh, tetapi kalau tak ada pengalaman yang betul, tak ada strategi yang betul, kita mungkin ada sesuatu yang
membuatkan kita jadi macam tertekan dan sekaligus tak boleh kita nak buat lah. Okay. So jadi sekarang ni yang saya nampak sekarang ni ialah yang saya boleh komen berdasarkan apa yang you share. Nombor satu ialah kena ada ketetapan lah. Kena ada ketetapan. So, you kena ada ketetapan. Ni saya berpendapat you kena ada ketetapan ataupun you kena ada satu set yang selalu saya panggil lah framing lah. Framing tu maksudnya kita ada ketetapan apa yang kita nak buat. Sebab satu, saya komen dua apa berlaku ialah satu ialah timbul kekeliruan. Sebabnya ialah saya berpendapat lah sebab sudah tentu yang mengajar konsep yang Bollinger Band MA ni dan isu ni sensitif sebenarnya untuk setengah-setengah pihak iaitu macam siapa yang ada MA ni ini aku punya kan. So mesti ikut sini, mesti ikut mazhab sini kan. Jadi dia ada isu ni timbul sebenarnya dah lama kan. Tapi pada sama juga maksudnya ialah ada pelbagai cikgu lah yang mengajar dengan pelbagai angle yang berlainan kan. Jadi apa yang saya boleh respon ialah untuk mengelakkan timbul kekeliruan ni kena stick lah. Kena pegang satu pegangan. Tak kisah pegang siapa pun sebenarnya. Pegang satu pegangan yang boleh follow sama ada satu ialah mentor ataupun yang mengajar cikgu tu lah. Ataupun kedua ialah cuba berkawan dengan komuniti dia. So saya percaya mana-mana cikgu pun bagus sebenarnya. Kan tak ada cikgu yang tak bagus pada saya. Pada saya mungkin saya silap saya cuma cakap apa yang saya nampak. So timbul kekeliruan pegang. Jadi nombor satu ialah mesti pegang ataupun pegangan dan follow mentor atau cikgu komuniti yang tertentu. Kan. Jadi kena faham benda itulah tu prinsip asas nombor satu. Okey. Lepas tu yang kedua untuk komen you punya ni saya nampak satu bagus you juga ialah dalam masa 7 bulan you dah mula ada pelan dagangan lah, which is bagus lah pelan dagangan ataupun trading plan So dalam trading plan ni apa yang saya nampak ialah apa yang saya clear dengan apa yang Zamil ada ialah you dah ada konsep paling simple ialah analisa lah. Analisa berdasarkan sekurang-kurangnya lah ada sedikit multi time frame atau sela masa dan juga lagi satu ialah you ada buat analisa dari segi daily untuk cari entry. Cuma masalah kekeliruan macam mana nak pastikan kan naik atau turun kan. Itu yang saya nampak lah. Nak pastikan naik turun. Nak pasti bukan 100% pasti tapi kita nak sure. Dia ni jatuh ke, turun ke, naik ke kan. Kita mungkin keliru daripada situ bila buy pada daily, tiba-tiba market masih lagi meneruskan perjalanan ke atas. Itu masalah yang saya nampak. Dan dalam pelan dagangan ni, ini dipanggil pelan dagangan dipanggil iaitu strategi. Macam mana cara langkah demi langkah untuk kita dapat pendapatan lah dalam kes ni dengan forex trading atau pelan dagangan. Satu lagi kena ada pelan dagangan iaitu psikologi. Pelan dagangan psikologi. Pelan dagangan psikologi ni saya berpendapat lah ini lebih kepada mindset investor. Saya berpendapat mesti ada mindset pelaburan pelabur. Mindset pelabur ni maksudnya ialah kita kena faham apakah approach kita. Nombor satu, kalau ikut mindset pelabur maknanya cara berfikir pelabur yang saya gunalah cara berfikir pelabur ialah nombor satu ialah dia always sentiasa dia panggil iaitu risk averse. Dia panggil risk averse. Risk averse ni maksudnya dia walau macam mana pun dia pergi kepada dia panggil capital preserve. Capital preserve. So capital preserve ni maksudnya dia akan buat dia punya apa benda yang dia fikir kan cara berfikir dia risk averse capital preserve kalau berlaku sesuatu ialah dia akan selamatkan capital dia. Tapi kalau kita perasan daripada yang kita duk bincang tadi saya mendapati satu benda yang sangat jelas ialah cara kita bercerita tadi lah dia tak jadi maksudnya cara berfikir pelabur ni tak adalah pada kita tadi. Pasalnya dia risk averse capital preserve. Dia tak ada dia kata ialah aku cuba dapat duit. Dia tak cakap macam tu. Jadi cara berfikir ni memang terbalik sebenarnya. Kan? Satu dari segi mindset pelabur. Pelabur ni saya ambil mindset cara berfikir ni daripada George Soros dengan juga Warren Buffett. Tapi bukan kita cakap dia orang kaya boleh lah. Sebenarnya Warren Buffett dan George Soros ni daripada dia kecil lagi dia berfikir macam ni. Kan secara tak sengaja lah. Macam Soros ni terpaksa survive kesan Yahudi Jew. Dia Yahudi Jadi Nazi masa tu bunuh orang Yahudi. Jadi dia ni Jews Jadi dia terpaksa survive dan juga dia terpaksa macam fikir macam mana. Jadi dia nampak bapak dia jenis simpan. Bapak dia kerja bank. So macam simpan duit untuk sebagainya. Jadi dia mendapat risk averse. Jangan macam ni. Termasuk juga iaitu Buffett kan. Buffett pun benda yang sama lah. Buffett pun mengalami, saya cerita sedikit lah asal-usul benda ni So jadi sekarang ni, kalau you nampak kat sini, ialah dia cara berfikir dia satu risk averse. Dia terbalik selamatkan capital. Dia tak berfikir, ialah aku nak make money. Jadi terbalik cara berfikir dia kan. Lepas tu nombor dua dari segi dia punya satu ialah dia punya belief, dia punya kepercayaan. So apa yang dia percaya, kepercayaan dia percaya ialah dia tak tahu market. Dia percaya dia tak tahu arah market. Arah pasaran. Pelik bunyi kan. So dia tak tahu arah pasaran.
Jadi ikut kepercayaan dia lah, dia tak tahu arah pasaran. Jadi cara berfikir dia kata okey aku kena sama modal. Nombor dua, dia tak tahu arah pasaran dan dia faham juga ialah tak ada apa kan yang boleh teka arah pasaran. Ada macam-macam lagi lah, tak ada apa yang boleh teka arah pasaran. Itu pada pendapat dia. Itu pendapat. Pening kan? Kita belajar analisis dan sebagainya, dia boleh cakap macam tu. Dia ada analisa tapi dia pegang tu. Satu ialah cara berfikir, nombor dua ialah kepercayaan, dan nombor tiga ialah dia punya emosi. So emosi dia sebenarnya, cara yang emosi dia bertindak, iaitu emosi dia bertindak dari segi ialah, iaitu dia memahami, salah satu ialah dia menerima loss, dia accept loss. Okay. Dia accept loss, dan nombor dua ialah dari segi emosi juga ialah dia tidak pergi kepada iaitu greed ataupun tamak lah. Ni saya bagi intro. Saya tahu saya jawab ni macam panjang sikit, tapi saya berpendapat ini penting. Ini penting untuk kita memahami kan apa sebenarnya yang kita boleh nampak dan juga yang kita boleh faham lah dari segi apa yang kita lakukan. Okay, Assalamualaikum Razi, Sulaiman, ada yang nampak dalam Facebook pun ada tengah live ni. Welcome. Okay, jadi sekarang ni antara perkara yang penting juga sebelum saya jawab, walaupun simple gila kan tanya soalan tu. Jadi nombor satu ialah kita kena faham konsep ni lah. Jadi timbul kekeliruan, pegang satu, itu nasihat saya lah, pelan dagangan strategik, pelan dagangan psikologi. Lepas tu kita pergi kat sini. Nombor dua ialah, kalau boleh lah kan, dari segi punya cara analisa. Boleh pusing dekat slide belakang tadi, nak screenshot. Okay. Okay. So yang seterusnya kan, yang seterusnya, okay, kita pergi kepada itu cara analisa. Okay, cara analisa sebenarnya dia ada banyak cara analisa, betul tak? Kita boleh menggunakan pelbagai teknik, kita boleh menggunakan Fibo, kita boleh menggunakan macam-macam indikator kan. Tak kisahlah indikator trend ke, indikator rater ke, kita dengan supply demand kan. Jadi bila sebut cara analisa, dalam kes you ambil, you dalam menggunakan ialah BB, Bollinger Band dan juga MA kan. Yang moving average So bila dalam keadaan ni ialah, cuba balik kepada asas. Saya selalu tekan ialah back to basic. Back to basic. Basic kita sebagai contoh ialah, bila kita pergi kepada beginner punya level, yang selalu saya tekankan ialah kita fokuskan nama dia candlestick trend trading. Candlestick trend ni, kita lebih kepada candlestick continuation dan juga candlestick continuation. So maksudnya lah kita tak analisa lain. Kita analisa ni untuk basic, untuk beginner. Kita tak pergi kepada CPZ dan sebagainya lah. Untuk foundation dan sebagainya. So dalam kes ni, bila kita memahami konsep ni kan, iaitu kita akan ada keupayaan untuk buat analisa. Faham tak analisa? Jadi kita berbalik kepada goal dan saya demonstrate. Saya tak boleh cerita detail sangat sebab nanti jadi panjang sangat masa, tapi saya cuba bagi keseluruhan lah pada masa sama juga kan. Kita tengok kat sini. Saya akan tukar saya punya screen saya. Okay. Saya akan tukar. Mana-mana tanya soalan terus tanya soalan. Ada yang kata no sound. Itu kena nampakkan sound lah. Okay. Kita tengok kat sini dalam kes contoh macam ni. Okay, kita pergi pada kes yang yang soalan tadi. Okay. Sekarang ni goal ni nak pergi mana? Satu ialah kita kena faham dari segi goal ni, kita kena tengok dari segi monthly. Okay. Dalam monthly ni, dia ada beberapa perkara dalam konsep candlestick trend trading, asas kita ni paling basic ni. Tapi basic ni boleh buat duit. Iaitu memahami iaitu ini yang berlaku ialah candlestick ni pada monthly ni dia masih lagi tak siap. Jadi bila tak siap tu maksudnya ialah kita kena rely pada candlestick yang terakhir yang dinamakan CDS. CDS tu candlestick domain setup yang menguasai setup-setup yang lain. So yang ni menguasai lah. Dalam kes ni kita nampak iaitu ada berlaku ni. Ada berlaku di sini ialah ini adalah tempat entry dia. So kemungkinan besar kan dia boleh turun dan juga naik. Itu satu kefahaman kita faham. Ini basic kepada kefahaman untuk trading lah. Ini secara asas dia. So kita tak pakailah yang you kata tadi so-called daripada cikgu lain ekstrim dan sebagainya MHB, kita tak pakai sebenarnya. Kan kita pakai paling simple, paling jelas yang kita nampak, iaitu candlestick trend trading. Kita abaikan benda tu sebab kita ada konsep beginner, foundation dan juga sebagainya. Dan saya tak kata cikgu lain tu salah, tidak. You boleh belajar dan you ikut dia. Cuma kebetulan you ikut saya menceritakanlah sikit untuk bantu you kan. Okay. So jadi sekarang ni, bila kita tengok kat sini, kita memahami ini tempat dia. Jadi secara tak langsung kita ada beberapa perkara kita nampak tau. Satu ialah kita kena nampak dari segi konsep. Kalau yang konsep satu lagi dia mengatakan ialah you kata ini akan nak turun. Pada kita ni panggil CPZ, candle power zone, candle power zone CPZ 2. CPZ 2 maksudnya iaitu dia masih meneruskan perjalanan. Bukan dia nak turun sebenarnya. Itu CPZ asas. Jadi sekarang ni so dia panggil TRZ CPZ lah. Mungkin you keliru dari segi saya punya
bahasa-bahasa lah kan. Tapi dia lama-lama insyaAllah faham. So dekat sini, jadi kita nampak kat sini, ini adalah konsep yang menyatakan ialah dia akan terus naik. Okay. Semasa dia naik pada monthly ni, kita cuba tengok rintangan yang terdekat sebelah kiri dia kan. Sebelah kiri, cuba tengok kat sini. So dekat sini, rintangan ni kita ambil dalam konsep support resistance candlestick, kita dapati yang terdekat inilah kalau untuk monthly kan. Pada bulan, pada tahun iaitu 2012 pada bulan 9. Jadi maksudnya kemungkinan besar naik di sini kan. So jadi konsep ni lah, apa yang kita boleh nampak sebenarnya pada satu sudut yang kita boleh faham iaitu keadaan sekarang untuk monthly ni ialah memang naik. Kita nampak Bollinger Band pun buka buka kat atas, dia panggil Bollinger Band power zone lah, dia bengkok ke atas, dia buka, black line pun naik. Jadi kita percaya dia boleh turun pun sebab dia kapal besar, dia lambat sikit, dia macam Titanic, dia nak corner tu lambat tapi dia boleh corner. Tapi pada saya lah, saya pegang benda ni sebab saya konsep saya satu lagi lah, always respect bigger time frame. Okay, kita tengok weekly. Jadi ini proses dia lah. Okay, weekly ni kita ragu-ragu kan. Oh, dia naik ke turun, hari tu naik gila kan daripada current price ni kan, daripada sini sampai atas ni kita nampak current price tu sampai sampai dekat 500 pip. Kalau dalam kes ni 464 pip kan. Dan tu dah turun pula kan, mana naik. Tapi bila kita buat analisa kan Zamil, perasan tak yang candlestick ni masih menguasai yang ni tak boleh lah pasal di tengah minggu ni kan. So jadi kita ambil dia inilah. Jadi maksudnya kita punya kefahaman fikiran yang Zamil risau dia turun naik tadi kan. Memang dia ada possibility turun sampai sini tau. Kan? Dia boleh turun sampai sini dan dia boleh naik sebenarnya. Dia boleh, memang boleh. Kan mengikut support resistance berdasarkan MA berlawanan kita kan. Jadi kalau turun tu dahsyat juga tu kalau dia turun kan. Iaitu 1112 pip. Maknanya kalau akaun kita kecil ataupun akaun besar margin tak sesuai, memang margin call lah. Di mana retracement juga berlaku pada ZRZ flat kat sini kan. Dia turun daripada atas ni, katalah kita ambil kat sini pun sampai bawah ni melibatkan 2000 pip. Jadi adakah kita boleh tahan 1000 ke 2000 pip? Jadi goal ni kan, dia punya range, bagi saya range margin call lah. Kalau kita letak $1 untuk satu post, you kena ada sekurang-kurangnya $2,000 baru tak margin call. Untuk main $1 lah, kalau you main 10 sen, lebih banyak ruang lah. Jadi, satu sudut kita nampak, goal ni satu berolakan ataupun berbolak-balik lah, turun naik dengan kadar yang tinggi lah. Okey, jadi sekarang kita patah balik apa yang kita bincang, iaitu kita dapati ini range dia. Jadi, yang kedua lah, you ambil position kat sini, betul tak? You ambil position kat sini. Okey, position kat sini pula, saya delete semua yang tu, iaitu berada candlestick yang you kata, iaitu naik macam ni. Kan, you kata inilah candlestick continuation, saya rasalah you kata macam tu, dan you kata MA sebab you confuse yang belakang ni mungkin dia naik turun, you tak sure kan. Tapi saya pakai prinsip, kalau dia sampai sini ada candlestick trend, saya percaya dia naik. Okey, persoalannya sekarang, apa you nampak pada BB sekarang ni? Apa yang you nampak pada bentuk BB? Cuba tengok BB. Zamil, cuba tengok BB apa belakang. Dia squeeze. Itu yang dia squeeze kan? Okey. Squeeze. Dia squeeze. Satu benda ialah bila dia squeeze, dia menyatakan ialah dia dah tak ada power nak naik untuk daily ni. Kan dia dah tak ada power nak naik. Kalau dia naik pun mungkin area sini. So, bila squeeze, apa maksud dia? Maksud dia ialah ada entry pada weekly. Dan ini menakutkan tau. Dia squeeze dan entry pada weekly. Weekly bermaksud ialah dia boleh turun sampai bawah ni. Betul tak? Paling kurang-kurang pun kita tengok support resistance support resistance candlestick pun di sini. Kan jadi agak scary ni sebenarnya. Kan kalau kita nampak satu sudut dia boleh turun sampai 900 pip sekurang-kurangnya kan. Okey. Jadi kita dapati ialah BB sedang squeeze, dia tak ada power sekarang ni. Jadi saya believe tak ada power lah. Bermaksud ada seller yang masuk dan mungkin tengah push sell lah. Okey. Cuma pada masa sini pula kita cuba tengok balik analisa. Kita tengok H4. Okey. H4 pula dia dah makin turun dan juga dia dah makin break lah kawasan ni. Cuma dalam kawasan ni saya berpendapat lah kan. Iaitu dia sebenarnya mencari arah lagi. Saya sedang buat macam ni dan saya sedang buat macam ni ialah saya berpendapat ialah dia masih lagi mencari arah dia. Sebab dia adalah dia keadaan yang sideways sebenarnya. Sideways dan saya punya jangkaan lah. Sideways ni sebenarnya untuk ke atas. Tapi dia tak break lagi dia punya zone sebelum ni. Kan? Dia tak break lagi. Dia masih lagi dalam sideways. Jadi sideways ni sideways menurun lah. Okay? So selepas tu you kena tengok ialah BB pada H1 dah buka ke bawah. Jadi bermaksudlah dia dalam keadaan sell. Kan? Jadi yang soalan timbul pula persoalan ketiga, iaitu ke mana arah dia. Kita dah masuk entry buy dekat daily. Pada saya, secara yang saya nampak lah, saya boleh hold pada daily dengan syarat ialah margin saya cukup. Dan pada sama juga kita kena clear, iaitu apakah trading plan kita. Kalau macam case you Zamil, you dah trading plan kat daily. Sebab tu saya kata you dah buat SLTP, tak perlu risau. Tapi sebab you risau akibat tekanan lah kan, kita PKP, kewangan tak ada dan sebagainya, saya pun berpendapat ialah mungkin margin tak tahan lah. Saya tak tahu berapa margin you dan kita tak perlu pun nak declare pada semua orang berapa margin kita kan. Margin okey kot. Jadi maksudnya margin tu maksudnya dari segi balance dan juga position lah. Okey, jadi betul. Not jadi jadi sekarang ni ialah
saya nampak dia dalam keadaan ni kan, dalam keadaan ni. Jadi sekarang ni kita nampak dia sideways. Dan pasaran ni juga kita kena clear lah, dia adalah sideways. Sebelum dia meneruskan berjalan, mana-mana yang dia nak naik dia akan sideways. Dia mesti sideways dulu. Jadi lagi panjang sideways dia panggil konsep EC359 3 kali, 5 kali, 9 kali retest. Kalau you lama dengan saya sikit, iaitu dia sebenarnya pada saya sideways ni untuk meneruskan perjalanan. Pada saya kan, mungkin saya silap lah, tapi dalam kes ni sideways perjalanan. Tapi kalau kita menggunakan konsep Fibo trend kalau kita nak ambil ni bull bear kan, dan kita dapati ini sudah di break oleh CD ni, kalau kita ambil Fibo, katalah kita ambil Fibo satu, kejap saya tengok. Katalah yang ni break. Maksudnya lah sekurang-kurangnya pada area 1683 baru dia boleh bounce. Itu pada area black line. Kan? Black line ni baru dia bounce. Jadi black line ni kalau kita tanda balik, kita dapati di daily tadi balik, kita tekan daily balik, iaitu dia berada di MA yang bawah tu sikit. Kan you dah entry sini, lepas tu bawah ni. Jadi jarak dia berapa? Jadi tekaan saya lah kan, berdasarkan sini analisis yang kita faham, iaitu ada lebih kurang dalam 200 pip lagi ada kemungkinan. Tapi adakah dia boleh turun atau naik? Dalam pasaran, bila kita trading, dia adalah always kena ingat, walaupun hebat macam mana pun kan, kita hebat dah menang banyak gila babi pun kan, kita dah mahir lah, master of forex lah kononnya kan, kita kena tetap faham market ni tak ada siapa yang boleh tahu dia naik atau turun. Jadi kita kena letak probability mesti always 50-50. So maksudnya price ni mungkin turun ke sini dan naik, ataupun dia mungkin sideways je lagi. Pada saya ialah ini yang berlaku kan. Jadi cuma apa yang plan yang you kena ada zamir adalah you kena ada ialah kalau dia naik apa kena nak buat, kalau dia turun apa kena nak buat. Sebab tu awal-awal dia cakap you dah set SLTP. Saya rasa you tak perlu risau. You tak perlu risau sebenarnya sebab you dah SL. Tapi berdasarkan analisa sekarang ni, saya pun ada buy sebenarnya Zamil. Kan saya buy pada daily. Tapi pada masa sama juga, apa yang saya nak tekankan ialah kena ada plan dia lah. Kan sebab market ni satu kena ingat lah. Market ni walau macam mana pun dia boleh bergerak suka hati dia. Kan dia tak boleh ikut apa yang kita nak sebenarnya. Kadang-kadang dia bagi kita duit, kadang-kadang dia akan cuba ambil duit pada kita. Market ni sebenarnya ialah satu sudut liar lah. Coach, yeah. Nak tanya Coach. Kalau macam saya, kalau margin saya ni boleh hold sampai weekly lah sebab saya main untuk gold ni. So saya tengok dia punya market tak menentu, so saya ambil position saya pada weekly. Tapi kalau pada persoalan saya, kalau pendapat coach macam mana segi news pula, sebab kita berkaitan dengan USD sekarang kita nampak lemah. Kalau pada gold macam mana pula coach? Kejap lah kita habis ni dulu lepas ni kita pergi. Okey, jadi sekarang ni lah dari segi teknikalnya, iaitu kita pergi dekat sini lah. Jadi sekarang ni kita dapati market sideways. Apa maksud market sideways sebenarnya? Kan siapa tahu apa maksud market sideways? Apa maksud? Dia mengumpul satu volume untuk naik ataupun turun lah. Ya, dia mengumpul satu volume. Ataupun sebenarnya ialah market tak ada keputusan. Indecision. Betul. Sebabnya tak, orang nak beli pun takut, orang nak sell pun takut. Kenapa dia takut? Saya tanya. Ketidaktentuan pasaran. Ketidaktentuan pasaran. Ya. Dia sekarang benarnya dia mengalami ketidaktentuan pasaran. Sangat tepat Okey, Okey, ada yang dekat ada 30 orang dekat Facebook kita. Salam Amir, Aidil. Kita banyak fokus kepada kita banyak fokus kepada kita punya Zoom siapa yang masuk Zoom yang baru saya you boleh interact juga kat situ, tapi saya banyak fokus kepada Zoom. Okey. Sekarang ni kita pergi tengok kita punya isu news isu news. Kita ni last ni kita pergi pada isu news So saya akan share kita punya isu news. Okey. Alright, sekarang ni kita cuba tengok kat sini. News ni satu benda yang saya berpendapat ialah penting lah penting. Jadi penting tu maksudnya kita kena tengok benda ni. Sebab saya berpendapat dalam pasaran tidak menentu. Sebab kita dah ada keyword tadi kan. Zamir kata okey, pasaran tidak menentu. Betul lah. Even tadi siapa saya tak sempat tengok nama yang tanya soalan tadi. Siapa tadi? Yang kedua? Ada siapa tadi yang kedua yang tanya saya tadi? Yang saya tak tengok sebab saya duk terangkan ni. Tapi you cuba tengok kat sini Cuba tengok bahagian news ni. Kan? Dekat news ni, you tengok apa benda yang mungkin berkaitan ni. Tengok news, tekan je. Sebab setiap hari dia akan berlainan tau. Tekan komoditi, tekan stock market, tekan economic indicator ke, tekan je semua. Biasanya saya tekan 2-3 benda je lah kat sini Okay, tengok kat sini Okay, alright. So katalah kita tengok dekat bahagian, kejap saya nak tutup ni sikit. Okay. Katalah kita pergi dekat bahagian ni ni bahagian apa ni? Okay.
Ini bahagian tak silap saya komoditi lah. Tengok ni oil dan gold. Jadi senang cerita, cari yang benda berkaitan gold. Ni lah 2 jam lalu ni yang Zamir kena tengok ni. Go retreat as stock forecast. Okay. Go retreat as stock forecast brighter skies. Okay. Apa maksud dia retreat ni? Kalau kita tak faham senang je. Pergi Google balik. Kan? Kalau kita tak faham lah. Sebab ada yang juga komen coach saya bahasa Inggeris ni kan. Ada sebab bahasa Inggeris biasa dah tentu kita faham. Ini bahasa Inggeris ekonomi kan. Jadi bahasa ekonomi ni kita Google. Senang je Google kan. Google cari retreat apa maksudnya kan. Okay. Tapi kita boleh juga teruskan bacaan kan. Contoh, gold price in Asia were down. Dia kata, dah turun dia kata. On Friday as global stock rose. Apa maksud dia? Plan to reopen the world economy after more. Jadi sekarang ni apa yang berlaku ialah US kan Donald Trump ni dia nak buka juga sebenarnya selepas sebulan lockdown. Dia mula macam dia nak buka. Kan? Jadi secara tak langsung gold turun pasalnya kenapa gold turun ialah orang ambil duit dan dia sedang simpan untuk masuk dalam stock market lah. Kan untuk masuk dalam stock market. Jadi duit ni bergerak tau. Sama ada daripada gold dipanggil dalam kita punya, kalau you nak faham kita punya flow macam mana konsep pelaburan ini big investor lah, mungkin kita boleh buat atau boleh buat konsep dia. Konsep pelaburan dari segi big investor, nombor satu lah dia ada risk asset risk asset ni ialah yang kita buat ni lah, forex exchange kan. Lepas tu kita guna juga ialah satu lagi risk asset lah juga termasuk gold juga adalah risk asset kan. Dan dia juga currencies, forex adalah currencies saya tulis bahasa dia penuh so currencies, okay. Lepas tu ada lagi satu juga iaitu dinamakan sebagai stocks, CFD, itu semua adalah risk asset stock dan sebagainya, okay. Dan juga CFD ni adik-beradik stock lah, okay. So jadi sekarang ni risk asset ni dia kadang-kadang dia selalu memilih, dia panggil safe haven safe haven. So safe haven ni adalah aset selamat So aset selamat ni dia ada termasuk juga dalam kita punya atas tu daripada currency tadi. So dalam currency kita ada USD, kita ada CHF, kita ada apa lagi? JPY, kita ada apa lagi? Satu lagi ialah USD, CHF dan juga euro kan. So jadi untuk gold adalah safe haven juga kan. Jadi stock lah dia panggil defensive stock Ada satu lagi bond saya tak sebut defensive stock. Defensive stock ni maksudnya contoh sekarang ni syarikat yang melibatkan treatment dan juga vaksin kan, contohnya Big Pharma dan sebagainya, dia meletup-letup dia punya stok kan. Jadi yang satu lagi teknologi lah, macam Zoom kita gunakan meletup, saham Zoom yang kita duk tengok sekarang ni, yang kita duk guna sekarang ni. Okay. So jadi risk asset ni dia selalu bertukar di antara kadang-kadang duit daripada gold kan, dia akan masukkan ke dalam saya nak buat macam ni. Dia ada satu template tu sesuai. Sekejap tahu macam ni lah. Okay. Tengok kat sini So dalam kes ni, apa yang berlaku ialah kita boleh nampak iaitu dia punya perjalanan dari segi currency ni kan. Dia contohnya US kan. US tadi kan, dia boleh juga dijadikan dia suspend market lah. Okay, US naik dan menguat dan sebagainya lah. Dia akan simpan dalam gold. Dia boleh jadi macam tu. Faham tak? So gold ni juga dia boleh tukar dalam US dan US ni juga boleh tukar dalam stock. Dia sebenarnya dia panggil asset management. Kan dia manage asset kan. Lepas tu ada juga currency dia pergi beli defensive stock. Dia boleh tukar-tukar macam tu. Jadi apa yang saya nak highlight ialah gold sekarang ni dalam keadaan turun. Betul tak? Turun. Jadi apa berlaku ialah bila dia nampak gold turun, dia terbalik Sekejap saya tekan control Z boleh kot. Okay, tak boleh, tak apa. Okay, gold turun. Lepas tu sekarang ni ialah masa sebelum ni ialah gold naik pasal orang percaya ni. Jadi bila gold dah menaik, dia orang nak masuk dalam stok. So bila dia masuk dalam stok, dia akan keluar duit pada gold. Maksudnya dia sell gold, faham tak? Jadi dia masuk dalam stok. Jadi dia ada pemilihan stok. Satu lagi dia juga invest kepada gold ni, dia boleh pergi kepada beli currency balik iaitu US. So US akan menguat dari segi duit dia dan pada masa sama juga gold boleh menurun dari segi duit dia. Tapi US ni dia panggil cyclical money Maknanya dia teruk ke, dia ekonomi teruk ke, ekonomi bagus ke, dia dua-dua bagus. Ini kelebihan USD lah. Okey. Sekarang ni kita ambil contoh untuk apa berlaku dekat sini dan kita patah balik dari segi saya tak tukar skrin tadi. Punyalah cerita. Sorry Tak, baca. Okey sekejap saya tak tukar skrin. Okey, yang ni. Ni yang saya duk cerita tadi. Sorry Okey. Jadi sekarang ni apa yang you boleh nampak ialah ini yang berlaku dari segi iaitu currency dia bertukar-tukar macam ni kan. Ada risk asset, ada safe haven. Jadi dalam kes ni saya punya kepercayaan, saya punya belief kan. Mungkin saya silap pun iaitu saya percaya gold ni walaupun macam mana dia naik. Cuma kita kena faham kat mana nak pergi buy ataupun sell dia lah kan. Margin tak cukup, kita kena ada cari teknikal kita. Okey.
Sekarang ni kita patah balik pada news kita. Okay. Kita patah balik pada news kita. Alright. Jadi kita tengok. President announced the plan overnight and SS stock were up China. Stock up naik, gold future were down. Ni gold future tau. Dia ada satu lagi yang kita pakai ni gold spot. Dia let's say gold future, SPOT Future ni mana prediction dia. Okay. Gold were down as available by the Met and the gain on the price. Gold gain was as the US announced to available. Okay. So jadi sekarang ni, the economic impact of the COVID-19 pandemic is far from over with 20 million American losing. 20 million sekarang ni yang hilang kerja di end of March and worry that President Trump could be too premature. Kan? Ada juga yang risau, apa lagi, plan could be premature. Jadi, plan dia tadi ialah, dia kata reopen. Faham tak? Yang sekarang ni pula, segmen kedua dia kata ialah premature, terlalu tak matang kan? Jadi, but investor remain optimistic. Ni apa maksud dia ni sekarang ni? Jadi, pada saya ialah, berdasarkan maklumat ni, investor remain optimistic for the yellow metal. Yellow metal tu emas lah. Jadi maksudnya, yang tanya saya soalan tadi ialah, apa pandangan saya dari segi news, ialah gold akan menguat balik. Kan? Sebabnya, secara, ni banyak lagi maklumat. Mungkin kita tak cukup masa sebab 12.30 saya kena stop. Tapi saya nak highlight ialah, but investor remain optimistic for the yellow metal. With the talk of how government are going to reopen economies, both equities and gold seem to be focused on moving faster on the pandemic. Okay. With the talk of how government are going to reopen economies. Ini kita cerita pasal US, government. Both equities and gold seem to be focused on moving past the peak of the pandemic. So from the previous day, there are some brighter skies ahead. We're seeing some pullback. Nampak tak apa ayat dia ni? We're seeing some pullback. So, sekarang ni, dalam graf, sebenarnya sedang berlaku pullback. Faham tak? Berlaku retracement. Kan? Faham tak? So, tapi kita optimistic for the yellow metal. Maksudnya lah sekarang ni, dari segi news, apa yang saya boleh tunjukkan pada you ialah, so ayat-ayat dia kan, saya berpendapat kan dia macam bagi signal lah sebenarnya news ni. Tapi kita pakai masa ekonomi teruk kan. Ekonomi bagus saya tak berapa pakai sangat sebenarnya. Saya tak peduli sangat. Tapi ekonomi teruk dia seronok. Kan pasal dia immediate effect tau. Dia immediate effect. So kalau kita tengok kita punya tadi, ialah penurunan ni ialah penurunan apa sekarang ni? Pullback, faham tak? Tapi dia optimistic untuk ni. Jadi saya berpendapat ialah kita punya position masih lagi sebenarnya ialah bagus untuk buy position. Jadi saya sendiri personally, kalau ikut konsep dari segi apa yang kita belajar ni kan, ialah saya optimis benda ni buy dan impact kalau tengok dekat H4 sekarang ni sudah berlaku mungkin TRZ flat. Jadi saya kemungkinan besar akan ada satu buy position kan yang baru untuk cari entry yang seterusnya. Jadi itu komen saya. Tapi saya faham yang paling best ialah tunggu black line ni lah. Sebab risiko kita pada daily punya MA ni. Jadi pada saya ini yang antara safe lah saya nak buat. Tapi pada saya kalau nak entry sini pun boleh tapi tahu ini range dia. Jadi gunakan margin yang sesuai. Itu komen saya. Boleh? Panjang lebar saya tak jawab banyak soalan hari ni. Saya komen pasal Okay coach, terima kasih. Especially pasal trading psikologi tu. Okay. So saya ada benda saya cepat dan sebagainya. So trading psikologi ni dia ada banyak tau. Trading psikologi lah kena fikir jangka masa panjang sebenarnya. Dan kita kena ada jenis akaun pelaburan. InsyaAllah saya akan kongsikan akan datang lah masa ke masa. Okay semua. So Ciwi kata good morning, berapa bajet banyak untuk start forex. InsyaAllah saya akan kongsikan datang. Okay, terima kasih. So kita akan jumpa lagi. Pada saya optimis gold buy dan saya akan cari position buy. Cuma jangan buy lah buta-buta kan. Cari tempat yang sesuai. Pada saya minimum time frame ialah H4. H1 ke bawah tu saya tak berapa comfort sangat. Sebab gold ni dia terlalu besar dia punya ni lah. Jadi saya berpendapat ialah gold ni saya masih optimis. Saya masih lagi buy. Dan pada sama juga ialah faham keadaan-keadaan. Saya rasa Zamil perlu ambil masa sikit. Dan saya tak salahkan you. I've been there. Saya pun dulu kan berapa tahun dulu, 12 tahun dulu pun sama kan dalam keadaan tu. Tapi pada sama juga memang ada jalan sebenarnya. So jangan pernah give up dan teruskan apa yang kita belajar. Okay? Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam hormat. Yang mendengar dan juga yang masuk Zoom session kita dan juga pada YouTube kita. Hai, saya Jero Azrul. Saya nak anda klik subscribe dan klik notification untuk dapatkan video dan update terbaru daripada Road to FTT.